Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah, syukur kita boleh kembali berkuliah semula. Oleh maghrib kita setelah sebulan dah deh. Jadi kita sebulan kita cuti bukan cuti duduk sajalah, cuti Ramadan dah. Jadi kita akan start hari ni kita panggil gori dululah. Dia kalau dia tak start lagi lambat pula start. Jadi kita start dulu. Jadi alhamdulillah kitanya sekekok lah saya kalau kita tidak. Saya tak pasti orang lain start dah ke tak? Start dah. Belum. Belum lagi. Kita start dulu dah. Kau tak habis lagi rumah terbuka. Ada. tak habis macam rumah terbuka deh. Jadi kita start balik. Jadi kita muhasabah Ramadan je kita hari ni. Kita tidak ngaji sirah lagi lah. Kita panggil, kita refresh balik kita punya Ramadan kita. Jadi setelah daripada sebulan ni kita tidak bersama. Jadi kita menghadapi satu bulan yang sangat besar lah, iaitu bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ni kalau kita perhati sebelum daripada bulan Ramadan kita doa supaya siapa bulan Ramadan. Baca Allahumma balighna Ramadan apa kan? Allah barik lana fi Rajab lah. Doa bulan Syaban, kemudian doa pula ada juga doa Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa taqabbalhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami dalam bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan lana, dan juga biarlah Ramadan tu juga pun baik kepada kami. Maksudnya siapa tapi belum tentu lagi. Wa taqabbalhu minna mutaqabbala, dan terimalah daripada amal yang kami buat daripada bulan Ramadan ni dengan penerimaan yang baiklah. Tu berdoa sebelum daripada Ramadan kita dok minta. Kalau ingat ke dalam hadis mengenai Ramadan ni, apabila hadis amin tu kan. Jadi amin tu salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, seseorang yang sempat dengan bulan Ramadan fansalakha minhu, dan berakhirnya bulan Ramadan falam yughfar lah, tapi tidak diampunkan. Jadi Nabi SAW kata amin, rugi orang ni. Jadi benda tu lepas dah. Maksudnya kita habis dah lah doa kita, dok minta siapa dah kita dengan bulan Ramadan. Tapi sejauh mana Ramadan kita tu kita jelah tahunya. Jadi alhamdulillah kita sudah dah. Jadi Ramadan kita sapa tu harapnya kita kena minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima. Jadi Ramadan ni satu orang panggil hijab besar. Ramadan adalah satu hijab besar. Ada dalam ibadat kita ni hijab besar. Salah satunya Ramadan. Hijab 10 hari, 30 hari. 30 hari dengan kitanya semua orang buat baiklah kita kata. Kita ada juga hijab besar haji. Umrah dan sebagainya kita panggil hijab besar tu. Jadi hijab besar ni kita kena doa supaya Allah Ta'ala istiqamahkan kita lepas daripada tu. Mudah ke tak? Tak mudah lah. Tak mudah. Saya ada je ayat-ayat kasar. Setengah-setengah orang tu ada je. Kadang-kadang waktu orang panggil ni gurauan kasar. Contohnya iklan selepas daripada Ramadan mencari orang hilang. Tu lah kita panggil ayat-ayat kasar lah tu. Mana budak-budak muda. Jadi kita tak silahlah lagu tu sebab kita tahu dan kita baru ni alhamdulillah, moga saya kecek depan ni pun depan orang baik-baik lah mari di masjid dah alhamdulillah. Dan muhasabah ni pun terutamanya kepada saya sendirilah, kita sebagai budak muda dan sebagainya, kita muhasabah diri kita dengan Ramadan yang kita lalui ni, adakah perubahan yang kita lalui dengan Ramadan kita ni. Okay. Jadi kita ibadat besar ni penting untuk kita besar lah. Supaya taing kita
time kita orang panggil apa ni berasa down, kita kena ingat balik. Contohnya orang yang biasa pergi haji kan, orang yang biasa pergi haji, dia akan dapat rasai suasana haji tu tak jumpa lain. Semua orang pakai baju putih belakang, semua orang doa belakang kan. Balik daripada haji tu lah kita ada kepentingan dunia kita gapo sibuk. Sepatutnya kalau mari haji pula dia kena ingat masa dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu masa haji gapo. Benda tu Allah Taala buat memang lagu tu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Taala buat kita ada kita gitu je sebenarnya. Bulan Ramadan kalau ada rezeki kita banyak kita jumpa pula. Tapi kita kena ingat. Apabila kita susah ni kita cubalah ingat kepada Allah Taala atas munajat kita kepada Allah Taala. Pani kita akan diuji sebagainya. Orang muka peringkat umur banyak ni tidaklah, orang muda ni banyak menel lagi kan. Jadi benda tu kita kena sentiasa letak dari diri kita bahawa amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan ni kita tak tahu lagi terima ke tak. Dah masuk 30 hari kita tu, kalulah kita buat tu molek dah tapi tak diterima lah ruginya. Tapi kita tahu. Sebab itulah orang mukmin ni dia antara dua. Dia ada al-khauf, dia ada ar-raja. Dia ada al-khauf, dia ada ar-raja. Al-khauf ni takut. Allah Taala sifatkan kepada orang yang bangun malam amman huwa qanitun ana al-lail. Orang yang bangun malam sajidan wa qa'iman, dalam keadaan dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan dia diri bangun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo? Yahdharul akhirata, takut kepada hari akhirat, wa yarju rahmat rabbih, tapi dalam keadaan juga dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara dua sayap orang mukmin yang kena ada. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kehidupan kita. Kita kena takut pada hari akhirat. Kerana hari akhirat ni Allah, kita tengok dalam Al-Quran dan sebagainya, Allah Taala sifatkan dalam Al-Quran kan. Fa idza ja'atis sakhah, apabila marinya tiupan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu setiap orang akan lari daripada saudara dia. Wa ummihi wa abi. Mak ayah kau gapo tak cara. Wa sahibatihi wa bani, saing kerabat dan sebagainya, anak-anak. Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang tu duk cara kerja dia ya. Duk cara amalan dia aja. Nak kena lagu mana Allah Taala akan hisab dan sebagainya. Jadi semua ni adalah persediaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada al-khauf dan raja. Khauf ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak tahu. Dan juga dalam masa yang sama kita kena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena harap kita tak boleh berat salah satu. Kapal terbang kalau berat salah satu jatuh lah. Dua buruk pun lagu tu patut salah sayap tak nak terbang dah. Okay. Jadi apabila orang yang terlalu takut kepada akhirat, terlalu takut sehingga tidak ada pengharapan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia mau tak kerja? Tak ada kalau takut kita ada anak bini yang perlu tanggung dan sebagainya. Jadi kena timbang tara antara khauf dan juga raja, takut kepada Allah Taala, takut pada akhirat dan juga mengharapkan rahmat Allah Taala. Ada orang tu terlalu lebih kepada rahmat Allah Taala. Tak apa. Kalau kita buat jahat apa Tuhan kan Maha Pengampun. Kita orang Tuhan kan tak boleh ampun kita sikit-sikit ni. Jadi benda tu salah antara kesilapan yang kita kena betulkanlah sekiranya ada lah. InsyaAllah tak ada. Cumanya kita nak biar ada benda dua tu. Kita sendiri pun masa pergi kepada buat umrah dengan syekh-syekh kita, mesti confirm lah syekh akan cerita mengenai terima ni lah. Apabila balik daripada umrah, kita tak tahu umrah ni lah, umrah mungkinlah tak letih sangat lah kan. Tapi letih juga sa'i tu. Sa'i tu kan sakit juga tumit tu, orang muda sakit lah, orang berumur lagi lah letih. Jadi kalau letih kita tu Allah Taala tak balas dengan ganjaran di akhirat, rugi ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah Taala akan terima daripada orang-orang yang bertakwa. Kita harapnya apa kita buat tu Allah Taala terima. Kena berdoa.
orang doa Allahumma taqabbal salatana, Allah terimalah solat kami, wa qiyamana, bangun diri kami, semaya kami, salatana wa siyamana, puasa kami, boleh tambah lagi lah wa zakatana dan sebagainya. Terima doa supaya diterima. Sebab apa? Sebab kita tak tahu diterima ataupun tidak. Jadi Ramadan tu selesai lah. Kita doa supaya Allah Ta'ala terima. Dan salah satu doa ataupun ucapan yang dianjurkan oleh para sahabat apabila para sahabat ni dia hari raya, salah satu ucapan dia dengan saya dia ialah taqabbalallahu minna wa minkum. Dulu rasanya tak sahur lah benda ni, tapi alah ke dunia di hujung tangan ni, di hujung jari ni banyak dah orang duk sebut, orang duk atal lagu tu. Apa maksud dia? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala terima amalan kita yang telah kita buat dalam bulan Ramadan. Tu ucapan dalam masa raya lah. Jadi ucapan masa raya ni adalah raya Aidilfitri itu sendiri adalah raya sempurna berakhirnya ibadat besar ni. Sempurna berakhirnya ibadat besar ni. Supaya apa? Supaya diterima amalan kita pada ibadat hak sebelum daripada ni. Begitu juga dalam raya haji, kita ada 10 hari di awal Zulhijjah tu. Jadi doa supaya diterima amalan ni merupakan satu benda yang sangat besar yang diamalkan sendiri oleh para sahabat pun. Boleh? Jadi Allah Taala sebut dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita kena sempurnakan bilangan bulan Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan besarkanlah Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Raya tu takbir tu apa? Takbir disebabkan Ramadan Allah Taala bagi dengan kita dengan Molek. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Syukur atas ala ma hadakum, atas nikmat hidayah Allah Taala bagi ketika mana bulan puasa ni. Ramai orang mana siapa pun belum tentu buat ibadat molek. Kita hok duduk beringat ni pun gelecoh juga. Bila-bila duduk beringat ni, tidur awal rancang ni, tidur awal nak subat biada. Gelecoh juga, orang lewat juga. Tapi nak kita usaha kita tu kita Allah Taala terima. Antara analogi yang menarik mengenai perpisahan dengan Ramadan ni, hamba rasa hak paling menariknya ialah yang pernah disebut oleh almarhum Mullah Tuan Guru Haji Ni Aziz lah, Tuan Ni Aziz. So dia kata kita habis bulan Ramadan ni kita nak sedih ke kita nak gembira? Hari raya adalah hari bergembira, tapi kita sedih juga dengan Ramadan. Kita mau buat lagu mana? Lagu mana? Nak pilih ke apa? Dia kata perumpamaan yang menariknya, dia kata kita pisah dengan Ramadan ni supaya kita pergi hantar anak mengaji. Siapa masuk flight siapa kena pergi dah dianya. Tak boleh kata tak apalah, multa nak manja ke gapo, tak apalah semula. Dak, kita gembira bahawa dia ni apa nama boleh sambung belajar ke. Tapi kita sedih tak? Sedih juga. Mungkin anak kita sayang ni. Tapi kena pergi ke tak? Kena pergi dah lah. Gitulah Ramadan. Jadi kita pisah dengan Ramadan tu perumpamaan lagu tu. Analogi yang disebut oleh gurunya sangat-sangat kena lah. Iaitu kita sedih tak? Sedih lah. Kita tak tahu lagi kita dah ke tak bulan Ramadan depan tu. Tapi kita suka ke tak? Suka. Terutamanya apabila Allah Ta'ala bagi masa 30 hari tu, khatam Quran dah, alhamdulillah. Semaya malam pun kita ataupun tarawih pun kita, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk buat, dan sikit-sikit banyak kita boleh buat. Kita dah sedekah dan sebagainya. Gembira kita boleh sempurna ibadat Ramadan tu. Sebab apa? Sebab ada orang siapa tak boleh sempurna. Mungkin sebab tadi sebab tak ada taufik daripada Allah Ta'ala, sebab sakit boleh jadi. Jadi cara kita nak berpisah dengan Ramadan ni lagu tu. Jadi kita harapnya seperti mana kita sebut sebelum bulan Ramadan ialah para sahabat, sebahagian para sahabatnya ialah apabila habis bulan Ramadan, antara benda dia minta supaya amalan bulan Ramadan dia tu diterima. Kemudian bulan seterusnya sebelum daripada Ramadan, dia doa pula supaya disapa ke bulan Ramadan. Besarnya bulan Ramadan. Tapi kita tak sebut ikhlas apa saat ni lah. Cuma kita cuba ajak balik, terutama diri kita yang ada di masjid ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rakyat kita lagi untuk kita istiqamah lepas daripada Ramadan, dan kita cuba ajak orang lain pula.
juga untuk istiqamah lepas daripada Ramadan. Salah satu benda yang Allah Taala bagi kepada kita untuk kita istiqamah dalam ibadat ni ialah seperti mana kita puasa bulan Ramadan. Allah Taala Nabi SAW bersabda, apa? Puasa ne man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Sesiapa yang puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 hari, ibaratnya dia puasa seperti dia puasa keseluruhan tahun. Jadi ni salah satu benda-benda yang kita nak cari point untuk kita nak teruskan ibadat. Kena pandai-pandai susun masa dengan open house lah. Rumah terbuka tu susun masa. Nak kau jaruah open house penuh lah. Jadi kena susun masa. Untuk apa? Untuk kita juga, untuk akhirat kita juga. Yang mana sebahagian ustaz kita dia mengesyorkan sebahagian inisiatif dalam buat rumah terbuka ni. Ramai dah 2-3 ustaz kita dah mula startnya, iaitu kita buat rumah terbuka lepas asar. Kita cuba buat benda baru. Supaya orang yang puasa pun boleh mari rumah terbuka. Siapa Faisal, Pak Faisal tu sama mari tak hambatlah. Dan yang lepas pada asar, siapa Faisal contohnya. Okay, orang yang tak puasa dia boleh mari lepas pada asar, mari makan. Orang yang hak puasa dia boleh mari buka puasa. Tidak pun dia mari buku ikut dia lah. Jadi benda-benda gitu ni orang yang ada pemikiran kepada akhirat, dia akan cuba usaha. Tidaklah benar-benar nampak nak itu benar. Tak apa, tak pergi rumah terbuka boykot. Dah mau ni tak puasa ni belaka dah. Cuba kita cari inisiatif yang mana kita boleh bantu orang dalam masa yang sama buat rumah terbuka, bagi makan kepada orang. Dan kita bagi makan kepada orang buka puasa, boleh pahala kepada dia pula kan. Pahala kepada kita bagi makan orang buka puasa. Tu antara inisiatif yang kita boleh buat. Kadang-kadang kita main alasan gitu semua. Apa orang tak ada. Berapa hari lagi puasa ni hari lagi. 20 Syawal, berapa hari lagi? 6 hari lagi. Ada lagi lah 6 hari je. 6 hari semacam, apakah habis puasa pun. 6 hari. Jadi kita cubalah. Kita cuba. Mungkin ada sebahagian kita tak biasa puasa ke apa, kita tak boleh ni tahun ni kita ambil 3. Kalau mana-mana lah. Cuma biar ada peningkatan kita, kesan kita, semangat puasa pada bulan Ramadan tu. Salah satu yang Allah Taala buatnya puasa ni. Kita cuba. Kita cuba untuk puasa ni. Boleh. Dan seterusnya pun dalam bulan seterusnya pun lagu tu lah. Bapa puasa ni, sebahagian ulama sebut antara kaedah asas dalam Islam ni ialah setiap amalan tu ataupun setiap amalan akan digandakan 10. Jadi 30 bulan puasa baru ni kita ada 30 hari kali 10, 300. Okay. Jadi 6 hari kali dengan 10, 60 hari. 360 hari. Salah satu kaedah umum dalam amal ibadat dalam Islam ni lagu tu. Seperti juga kita disyorkan untuk puasa 3 hari dalam masa sebulan. Apa? Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, awsani khalili. Para sahabat riwayatkan hadis daripada Nabi bahawa Nabi SAW pesan untuk jangan tinggal witir, jangan tinggal sembahyang duha, jangan tinggal 3 hari puasa dalam bulan, dalam setiap bulan. Bila-bila pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebabnya kalaulah kita puasa 3 hari tu, kalau kali dengan 10, seolah-olah kita puasa sebulan lah. Pahala tu pahala sebulan. So benda-benda gitu, kita cuba tingkatkan ibadat kita dalam bulan Ramadan ni lah. Jangan berhentilah ibadat kita dalam bulan Ramadan. Antaranya, kalau ni tak ada tarawih dah. Tak boleh tiba-tiba semangat kita apa ni. Kita buat tarawih lagi, sambung. Tak boleh dah. Tak ada dah tarawih bulan puasa tu je. Lagu mana kita nak sambung lagi? Kita sambung lagi dengan kita kekalkan ibadat bangun malam kita. Paling lekeh sekali. Berapa rakaat? Paling tamadah kali berapa rakaat? 2. 1 rakaat. Ni antara salah faham yang berlaku jugalah. Berlaku orang ingat ke witir ni bulan puasa saja. Orang ingat ke witir ni bulan puasa. Padahal witir ni sepanjang tahun. Bahkan witir merupakan solat yang Nabi hampir tidak pernah, wallahualam saya tak cek secara detailnya. Kalau tak silap saya, Nabi tak pernah tinggal. Hampir tak pernah tinggal ataupun tak pernah tinggal. Dan juga solat 2 rakaat sebelum pada subuh.
Nabi tak pernah tinggal atau hampir tak pernah tinggal. So kalau lah lepas daripada ni kita tak apa nama tak ada 12 rakaat ke 8 rakaat ke 20 rakaat ke apa. Cuba kita didik rakaat dulu lah. Teh dulu. Bangun awal dah subuh. Duk ada tandah lama lagi. Susun je dua molek. Perancangan ibadat kita tu penting. Perancangan ibadat kita. Solah siapa berasa biasa dah alhamdulillah lah. Buatlah tambah sikit. Semayanya confirm lah kita bangun kalau kita sahur puasa ni confirm lah kita bangun. Kecuali memang kita tak bangun dah. Kalau kita bangun sahur tu ada masa makan tu confirm ada masa. Biasa rakaat. Biasa rakaat. Lepas tu sahur. Lepas tu sebelum daripada lagi main subuh main 2 rakaat. Ni adalah manifestasi kita panggil apa ni? Kesinambungan daripada ibadat kita dalam bulan Ramadan. Kita ada puasa ni. Puasa ni kita ada semaya kita paling kurang tamadah sekali witir rakaat. Kemudian kita adalah solat ni panjang lah cerita dia nya. Kita kalau kita nak upgrade seterusnya kita ejah solat rawatib. Solat rawatib ni sebagai ulama sebut 10 rakaat. 10 rakaat. Solat rawatib yang muakkad dipanggil. Solat rawatib yang paling tinggi dia punya martabat dia ialah 10 rakaat ni. 2 rakaat sebelum daripada subuh, 2 rakaat sebelum daripada zuhur, 2 rakaat sebelum daripada selepas daripada zuhur, 2 rakaat selepas daripada maghrib, 2 rakaat selepas daripada isya. Cukup 10. Tak ikut. 10 dah. Boleh. Sebagai ulama sebut 12. Dengan dia buatnya 4 rakaat sebelum daripada zuhur. So tu antara solat-solat yang kita boleh cuba untuk kita nak upgrade diri kita lah. Kemudian seperti mana juga sedekah. Sedekah ni Nabi SAW disebut dalam hadis dalam Ramadan ni ialah Nabi ialah orang yang paling pemurah, dan paling pemurah Nabi ialah pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Nabi pergi tadarus dengan Jibril. Dalam hadis sebut lagu tu. Sebab apa? Apabila pergi tadarus Quran dengan Jibril ni Nabi akan lebih takut pada akhirat, lebih berasa nak buat kebaikan dan sebagainya, menyebabkan Nabi lebih bukan sebenarnya infak saja, semua sekali lebih pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab apabila baca Quran ni barulah kita akan dapat meningkatkan ilmu kita dan juga keimanan kita. Jadi jangan kata buti bulan puasa ni pakai dak dah. Sedekah dan sebagainya. Istiqamah sedekah kita, tak habis sedekah ni siapalah bila-bila pun. Cumanya Ramadan ni adalah sebagai tempat untuk kita nak boost iman kita. Boost kita punya iman. Kita refresh amat dah. Kita nak boost bulan puasa ni, nak boost. Kalau bulan puasa tu serupa dengan bulan lain kak. Payah jugalah. Tapi bulan puasa ni kita nak boost. Kita tak ajar lagi 12 rakaat ni. Hari bulan lain. Bulan puasa boost. Kita tak pernah lagi sedekah sebanyak bulan Ramadan bulan lain. Jadi bulan puasa ni kita nak boost. Kita nak lebih. Sebagai apa? Sebagai nak latihan lah. Latihan untuk kita nak buat ibadat dalam bulan-bulan yang lain. Jadi pastikan Ramadan kita kali ini kita berasa lain. Tak tahulah berasa lain ke tak ya. Jadi kita tengoklah muhasabah diri kita. Malam ni kita muhasabah Ramadan lah lebih kurangnya. So kita tengok ibadat kita. Quran mungkin kita khatam dah bulan Ramadan baru ni. Start dah ke tak bulan Syawal ni. Bukan kata nak seperti mana Ramadan tu kita sehari sejuzuk dan sebagainya, sehari 2 juzuk. Boleh selepas daripada Ramadan kan paling kurang setiap hari tu ada. Kita tengok semangat ni. Dia masalahnya apabila kita semangat ni dia butuh dah kan. Ni 2 minggu kita ni 16 kan 17. Malam ni 17 Ramadan lah. Dia putus dah dengan rumah terbuka tu. Dia nak naik balik tu payahlah. Dia nak naik balik. Cuma kita cuba ingat balik Ramadan kita itu. Jadi seperti mana Quran kita boleh baca banyak pada bulan Ramadan. Setiap hari kita baca Quran di bulan Ramadan. Kita bukan nak setara Ramadan sangat. Paling kurangnya ada setiap hari semuka. Mungkin sebelum pada Ramadan tu semuka dah 2 muka, 3 muka, 4 muka. Panggil apa sebagai perumpamaan kata ni apa nama Allahu Akbar, apa panggil apa ni, besi kan. Besi apabila masa nak buat panah tu boleh kita nak bentuk dan sebagainya. Dah sejuk tak? Letih lah. So tengok kita kata
sejuk dah sikit tu kita panas mula sikit lagi. Jangan beri sejuk benar. Ada sejuk benar kat letih lah. Memang tak boleh nak buat gapo lah. So kita muhasabah diri kita balik. Benda tu inisiatif kalulah ada pakatan di peringkat kita boleh buat balik program untuk untuk ajak orang balik kan. Kita mengenai Ramadan dan sebagainya. Maka benda-benda gitu supaya kita dapat nampak peningkatan lah daripada tahun ke tahun dari sudut jemaah kita dan sebagainya. Boleh. Jadi antara istiqamah yang kita boleh buat yang bagi saya antara hak mahalnya ialah belajar ilmu. Carilah ilmu. Belajar ni dulu kita masa budak-budak kita dengar semua kan ustaz-ustaz kita kata belajar ni benda besar kan, belajar sikit-sikit tapi dulu masa budak-budak ni kita tak rasa benda tu kepentingan sangat sebab budak-budak lah tapi apabila lah ke berumur lah ke tua lah tak tua mana tapi boleh lah tapi barulah kita berasa tak adalah benda yang lebih besar dari sudut ibadatnya lebih daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu lagu mana? Nak kena ngaji bahasa Arab mula ke? Tak. Belajar. Itu tak kisahlah. Yang sesuai dengan kederak kita, sesuai dengan kita punya background dan sebagainya. Tapi jangan putus belajar. Jangan putus belajar. Sebenarnya kita belajar dah Quran belum daripada puasa. Puasa tu praktikal lah. Baca Quran molek. Jangan putus ngaji Quran. Lepas bulan puasa ni sambung lagi belajar Quran. Kalau lah dalam bulan puasa ni kita baca saja. Kita tambah lagi kelas-kelas tadabbur Al-Quran. Kalau Allah Taala tanya nek ribu ayat aku turun tu gapo mbah. Payah juga nak jawab kita nya. Allah Taala buat turun dah. Masa aku bui dah 60 tahun. Tak boleh sikit ke 1000 ayat ke. Jadi di samping baca Al-Quran tambah juga kelas-kelas tadabbur. Saya tak pasti masjid ni ada ke kelas tadabbur ke apa kan. Jadi kalau ada alhamdulillah. Kekalkan baca dan juga tadabbur. Baca tadabbur. Baca sendiri pun kena ada, tadabbur pun kena ada. Barulah kita tahu Al-Quran ni sikit-sikit gapo Allah Taala nak sebut. Terutama apabila melibatkan tauhid kepada Allah Taala, kebertungan kita kepada Allah Taala. Banyak besar benda yang paling besar Allah Taala nak sebut dalam Al-Quran lebih daripada tauhid. Lebih daripada tauhid. Sebab itulah apabila ditanya oleh para seorang ulama, dia kata aku nak ngaji kitab gapo ke akidah ni. Akidah ni nak ngaji kitab gapo? Ada seorang ulama ni dia kata ngaji Quran. Ngaji Al-Quran. Kita akan tengok bahawa Allah Taala nak cerita mengenai kebergantungan kita kepada Allah Taala ni kena lebih pada benda lain. Hebat setara mana kita berasa dengan harta kita. Allah Taala kalau dia nak ubah ya metak ya. Allah Taala mari cerita sikit-sikit kan nabi-nabi terdahulu dengan bahau apa nama harta banyak. Allah Taala bukan nak kesok sikit kan. Acu. Seperti mana Allah Taala sebut juga cerita-cerita orang hak susah, nabi-nabi terdahulu. Kena ujian itu, kena ujian ni. Tapi apa dia percaya? Sebab tauhid dia kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab akidah dia kepada Allah Taala. Jadi carilah ilmu-ilmu akidah ataupun ilmu tauhid yang Allah Taala selitkan dalam Al-Quran ni. Allah Taala waktu turun Quran ni mukjizat yang paling besar Allah Taala waktu turun kepada kita ni. Kalau kita tidak syukuri, maka kita akan menjadi orang yang sangat rugilah. Ketika mana Allah Taala sebut mengenai nikmat di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ni surah lebah. Allah Taala ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah Ta'ala sebut mengenai penurunan Al-Quran. Surah An-Nahl ni salah satu surah yang disebut juga sebagai surah nikmat. Daripada situ Allah Ta'ala sebut mengenai nikmat Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Allah Ta'ala kata apa ni Allah Ta'ala bui nikmat tumbuhan. Allah Ta'ala bagi nikmat kenderaan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Banyak Allah Taala sebut. Allah Taala tutup dengan cerita mengenai nikmat ni. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak kira nikmat Allah Taala sebut hampir belah-belah ayat, 20 ayat lebih kurang lagu tu. Nak kira, maka kamu tidak mampu. Gapo nikmat mula-mula yang Allah Taala sebut? Nikmat Al-Quran.
Kalau bukan kerana Al-Quran, kalau bukan kerana Islam Allah Taala bagi kepada kita ni, tak ada gapo kita. Kalau bukan kerana Quran. Jadi nikmat Al-Quran tu kita kena syukuri. Nikmat banyaklah benda lain ramai dah orang cerita kan. Pasal dak nikmat Al-Quran ni nikmat yang sangat besar. Orang musyrikin pada ketika waktu Mekah tu, gapo benda yang paling besar Nabi SAW waktu turun kepada mereka? Al-Quran. Yang mengeluarkan mereka daripada kesyirikan kepada tauhid, mengeluarkan mereka daripada kegelapan, kejahilan dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat Al-Quran yang kita duk buat dalam bulan puasa dan sebagainya, kita teruskan bus lagi lah. Saat ni naik ni kan bulan puasa, lepas tu turun nebus sikit lah, biar naik sikit lah. Moga sejuk kan, panas-panas sikit, panas. Jadi malam ni kita start ni, kita cuba itu balik lah. Yang mana sebut tadi mengenai ilmu, kelas-kelas di surga dan sebagainya, kuliah dan sebagainya. Yang mana panjanglah kita cerita dah sebelum mengenai ilmu, seperti mana Nabi SAW kata, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, kalau dia tidur, berbahasa mudahnya, dia akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur tu bukan nak suruh tidur, lama kemari orang ni tidur lah kau. Rasa kan ada tak apa, tidur pun boleh rahmat kata. Bukan. Anaknya orang duduk tidur tu pun boleh rahmat. Bahawa orang dengar ni, orang faham, lebih lagi lah. Tidak sangat-sangat besar lah menuntut ilmu ni. Jadi teruskan dengan kelas-kelas yang kita ada di di surga dan sebagainya. Kalau ada kelas luar ngaji Al-Qurannya, sebab kita umur kita ni tak panjang lah. Umur kita tak panjang. Umur umat kita ni seperti yang Nabi SAW sendiri sebut, Nabi kata amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni antara 60 70. Hak lebih tu adalah bonus subsidi. Kalulah umur hak sikit ni, ataupun kita dah umur sampai 50 ataupun 60 70 pun, kita masih belum tidak kembali kepada Allah, sangat-sangat rugilah. Yang kita kata Allah Taala sebut dalam Al-Quran mengenai umur 40. Allah Taala kata wa balagha 40 sanah, apabila sampai umur 40 tahun ni kena baca satu doa yang Allah Taala kata apa ni? Rabbana tak ingat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana Allahumma barik lana. Okey. Jadi umur 40 ke atas ni adalah umur untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ustaz kita kata dulu kan pecing kan berapa dulu 50 ke? Lepas tu 55 ke? Lepas tu 60. Kalau bunyi nak tambah pula. Setakat 60 ni padalah. Kalau 60 tahun sampai umur 60 tahun pun duduk sibuk kerja kak. Tak boleh nak buat gapo lah. Kalau tambah sampai 70 kat bila lagi kita nak itu. Jadi umur pecing tu molek dah. Kat mana kita pecing bakar kali sini ni. Kau dah lagi tak pecing. Adalah sikit sebanyak kita pecing. Tapi umur kita panggil dah sampai peringkat hujung ni, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita untuk ke akhirat lah, insya-Allah. Cari molek ilmu, cari molek buat amal ibadat dengan baik supaya Allah Taala masuk kita dalam syurga lah. Antara doa yang mudah, mengenai supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita atas jalan yang benar ni, apa? Kita cerita pasal istiqamah tadi kan. Jadi salah satu doa pasal istiqamah ni yang paling mudah sekali. Teka. Pengerusi tak ada hadiah ke? Tak ada. Buat teka tak juga. Hak kita duk baca sama tu. Hak kita baca sama 17 kali. Al-Fatihah. Kau ada Al-Fatihah? Ihdina as-siratal mustaqim. Tu doa istiqamah tu. Antara syubhat ataupun kita panggil persoalan yang ditimbulkan oleh orang kafir nak suruh kita ni waswas, dia kata bapa orang Islam duduk dalam Islam dah. Tapi doa supaya ditunjukkan jalan lurus. Maksudnya Islam bukan jalan lurus lah. Ni orang tak faham. Tapi orang kita orang fahamnya gapo maksud ihdinas siratal mustaqim? Jalan yang Allah Taala beri kepada kita ni, kita minta supaya jangan gelecek. Ihdina tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim.
jalan yang lurus. Apa? Gelecoh hanya kalau orang duduk dalam hotel ni. Ada orang biasa main dalam hotel ke apa. Saya tidak pandai juga, cumanya orang-orang hotel ceritanya Islam ni supaya main dalam hotel, dia cerita. Dalam hotel ni kita kadang-kadang balik tengok kau tu comel pergi, cari kau ni. Tapi kalau kita nak kembali kepada kemah kita ni, cek bearing balik cek balik bearing. Kompas tu cek balik. Apa panggil dia bearing ni? Dia punya darjah tu kan. Kau salah, kalau salah betul lah. Cuma gitulah Al-Qurannya lagu tu. Islamnya lagu tu. Kadang-kadang kita ada sikit sebanyak gigi kanan. Doa ihdinas siratal mustaqim supaya gitu. Supaya daripada kita kalau kita gelecoh kak, biar Tuhan jalan lurus ni. Kita baca berapa? Ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari. Supaya apa? Supaya Allah Taala tetapkan jalan kita ni. Jalan yang Allah Taala tunjuk ni jangan gelecoh. Jangan gelecoh, biar duduk comel aja. Siapalah jalan itu menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa juga yang sahih juga ialah yang mana diriwayatkan oleh para sahabat. Antaranya Ummu Salamah sebut, antara doa yang paling banyak aku dengar daripada Nabi SAW ialah Nabi doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tu kalau kita baca surah kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau nak tamri wa ala ta'atik dan sebagainya lah. Boleh. Jadi Nabi is Nabi lah. Nabi adalah Nabi. Minta doa apa Nabi ni? Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hati aku ni atas agamamu. Nabi jemaah sekalian, muslimin muslimat, Nabi minta pahita lebih-lebih lagi kena minta lah. Nabi seperti mana kita pernah sebut juga, Nabi ni orang yang diampunkan dosa dia, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa dia yang telah lalu, dosa dia yang akan mari, semua nak apunlah. Habis Nabi minta supaya dia tetapkan atas agama ni, atas ketaatan ni. Boleh. Jadi Nabi juga orang yang diampunkan ni. Ketika mana Nabi SAW semaya malam. Malam siapa bekok kaki. Sebab tu hamba-hamba ni jadi tu imam tarawih jugalah. Kita ada tangan-tangan kita kadang-kadang kita letih kan, waktu moga-moga kerja ke apa kan. Allah malam tu letih kat berasa, berasa kaki ni lah. Jadi lepas daripada tu kita tazkirah je sikit. Kita selit dengan kata tazkirah cara-caranya. Kita kata ambo tu iman ni pun sakit, cuma rasa sakit lagi rasanya. Tapi kadang-kadang kita kena biasa apa setara tu. Barulah apabila kita sapa setara tu, kita ingat Nabi dulu pun sakit kaki. Bekok kaki nak Nabi ni. Kalau kita nak semaya kak, hok 8 rakaat, hok ada hok paling pendek sekali, hok ada moreh ya. Tak ada lah. Tak ada sakit kaki, tak ada apa, kita rasa nikmat dalam ibadat tu. Ya, sahurlah dulu kan. Tapi lah ni nampak alhamdulillah lah, masjid-masjid kita, surah-surah kita pun dah mula panggil tu imam baca surah besar dan sebagainya. Kalau dulu kak, di zaman hamba budak dulu lah, kita pergi surah ni cari surah hok paling pendek sekali, hok ada moreh hok sedap. Moreh pun pilih, ada hok moreh pun pilih hok sedap kali. Tu zaman dulu lah, zaman moreh kena juga. Kena juga moreh ni, puas letih ni kan kena ada moreh. Cendol-cendol ke apa. Cuma biar ada kita rasa apabila kita semaya itu sakit kaki itu, kita kena ingat Nabi yang diampunkan dosa dia ni pun maya sampai bekok kaki. Apabila ditanya, Aisyah tanya, ya Rasulullah, mu ni diampunkan dosa mu. Dosa sebelum daripada ni pun orang tu apa muak salah pun tu apa. Lepas pun muak pun sekiranya berlaku selain tu apa. Apa ya semaya sampai bekok kaki ni. Nabi SAW katakan bah, afala akunu abdan syakura. Tak boleh salahkah kalau aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur. Buat ibadat ni salah satu manifestasi kepada kesyukuran kita kepada Allah SWT. Syukur mulut, syukur dari sudut jawarih dia panggil, dari sudut amalannya. Ingat apa? Buat Allah Taala suruh, tinggal Allah SWT larang. Yang mana benda ni lah kita nak dalam kehidupan kita lah. Jadi istiqamah kita dalam bulan puasa ni kita teruskan. Hak mana bearing belajar dah, rumah terbuka, makan dan sebagainya, kita mari semula. Bukan nak suruh jadi orang ustaz belakang dak. Cumanya kita cuba muhasabah Ramadan kita tu supaya ibadat yang kita telah buat dalam Ramadan kita boleh istiqamah hari.
Yang mana kita sebut 2-3 perkara tadi dari sudut semayanya, paling kurangnya witir soraka. Kadang kita bangun malam ya, bangun tapi dia nak semaya tu tak ada taufik daripada Allah Taala, tak semaya juga. Ejah semaya soraka. Ajar dan sebagainya. Puasa, yalah banyak tahun dah kita Syawal ni banyak tahun dah. Cuma baru kali Syawal ya kita ada puasa ni contohnya. Hari tahun ni susung masa molek dengan rumah terbuka tu buat jadual, ada jadual untuk kita puasa. Banyak dah masa tu habuinya lepas daripada Syawal ni nak boleh ke sampai 30 Syawal ni. Ni hari please ni hari. Kalau bahasa mudah kita ni hari tak boleh ke? Tak boleh juga nak buat gana. Tapi kalau boleh aja, try aja. Menariknya apabila kita ni masa bulan puasa, ustaz-ustaz kita apabila dia cerita mengenai puasa, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa. Difardukan kepada kamu puasa dalam bulan Ramadan. Seperti mana difardukan kepada orang sebelum daripada kamu supaya kamu bertakwa. Pada selesai. Tak tahu dah kita dengar. Lepas daripada dunia Allah Ta'ala kata ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang boleh dibilang. Dari sudut pekahnya perbincangannya ialah 30 hari itulah. Tapi ustaz kita kata salah satu yang kita kena fikir apabila Allah Ta'ala sebut lagu tu 360 hari ni Allah Ta'ala minta 30 hari ibadat kepada Allah Ta'ala puasa. 30 hari 360 hari dah kita tak puasa lah kita kata kan. Contoh tak puasa sunat ke apa, tak puasa demo dah, minta 30 hari aja lah puasa. 30 hari bernama dalam bulan Syawal ada 30 hari. Ni hari mungkin bau ni puasa ni semangat kan. Ni ni hari supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ibadat-ibadat yang Allah Taala buat kepada kita ni, kalaulah kita nak kira dari sudut ketah-ketahnya semaya 24 jam Allah Taala beri 24 jam kan hari. Kalau kita kumpul-kumpul semaya ni berapa jam ya belaka? Katalah semaya kita kata semaya tu 5 minit, habis panjang pun 10 minit. 10 minit tu panjang benar tu. 10 kali 5 50 minit. Siapa saja? Tak apa saja. Maksudnya muhasabah kita lah. Muhasabah daripada diri kita. Daripada banyak dah dunia kita duk hidup ni, Allah Ta'ala kadang-kadang disuruh ibadat sikit. Boleh tak Allah Ta'ala nak suruh banyak? Boleh sangat lah. Dulu masa esok hari merah sepatutnya berapa kita ni? 50. Sepatutnya 50 waktu. Allah Ta'ala rahmat Allah Ta'ala 5 waktu. Puasa dalam masa setahun 360 hari 30 hari. Puasa ni pun sunat je. Saya bukan nak suruh biar puasa belah kedok ni sunat. Cuba kita fikir dalam kesibukan kita dalam dunia kita ni, mana akhirat kita selit dalam kehidupan kita ni. Untuk apa? Untuk bekalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata nak suruh beti, pakai beti kerja ke apa buat ibadat tak. Kerja kita cari nafkah tu pun ibadat. Kerja kita cari nafkah tu sebuah ibadat juga. Apabila kita buang sayang kita kerja kau lupa dia kata perjalanan hak kalau lah tak jam 10 minit je. Tapi kalau jam kat sejam dia kata. Kalau lah sejam dia ni Allah letih dia kata. Kalau lah dia tak ikhlas kepada Allah Taala ruginya dia kata. Menarik dia sebut. Kita dah sibuk letih ni. Kerja orang hak zaman-zaman dulu lagi letih padi dan sebagainya. Allah ni dapat komputer pun boleh buat kerja. Tapi kalau buat dapat komputer pun letih juga. Lama dan sebagainya. Tapi kalau lah kerja kita tak niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rugi lah kita. Ni kita tengok ibadat betul-betul jelas ibadat. Tapi sebenarnya kalau orang pandai amalan dunia ni, kalau lah betul dia niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nafkah dia kepada orang yang dia bertanggungjawab, maka Allah Taala pun boleh balas dengan pahala. Jadi lepas daripada bulan Ramadan ni kita cuba susun balik, muhasabah diri kita balik untuk kita terus beribadat sebagai kesinambungan daripada bulan Ramadan. Lalu kita ada Syawal. Kita ada puasa ni. Lepas daripada ni kita Syawal, kita ada Zulqa'dah. Syawal ni kita panggil bulan haji lah, start bulan haji. Ada bulan haji ke tahun ni? Ada. Kita ada. Kalau dulu di sebelum daripada ni lah, sebelum daripada kerajaan Saudi buka secara meluas umrah ni, lepas daripada Syawal ni 15 Syawal tak silap, dia tak buka dah untuk umrah.
dia persediaan untuk haji. Tapi ni dia buka lah. Dia buka. Lepas daripada ni kita ada haji. Ada bulan Zulqa'dah tu adalah bulan haji. Kemudian Zulhijjah. Zulhijjah ni orang buat haji, dia akan buat haji. Kita orang ada di Malaysia ni antara hal kita boleh buatnya ialah di serata dunia kita boleh buat ialah 10 hari dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah pula. Tu habui. So refresh balik. Lepas daripada ni ada amalan-amalan seterusnya yang kita boleh cuba untuk refresh ibadat kita untuk apa? Untuk akhirat kita lah. Untuk kita boleh jadi orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala bagi taufik kepada kita untuk teruskan amal ibadat. Semoga Allah Taala masukkan kita semua ke dalam syurga bersama para sahabat, para nabi dan juga para orang soleh. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita di atas dunia dan juga urusan kita yang utama yang di akhirat nanti, insya-Allah. Allah Ta'ala minta maaf salah silap. InsyaAllah kita minggu ni kita gori dulu. Minggu depan insya-Allah kita akan start kuliah kita mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.